Hello, hai. Saya Nur Izzah Kasim. Anda boleh panggil saya Izzah Kasim. Saya designer di Craft Tangan Malaysia yang telah berkhidmat selama 13 tahun. Anda suka jewellery? Saya suka jewellery sebab jewellery itu melambangkan diri saya dan penampilan saya. Di samping itu, dia enhance penampilan saya. Anda pasti suka sekiranya anda jadikan dia sebagai hobi dan minat anda. Pastikan anda mengikuti kelas saya selepas ini. Pasti menarik dan anda akan bertambah yakin dengan penampilan anda. Setiap apa yang kita laksanakan, setiap apa rekaan yang kita hasilkan mesti berpandukan inspirasi dan konsep. Inspired, tentulah saya mempunyai kegembaran inspired saya sendiri daripada Colette, Tiffany, Chopat, Bulgari. Mereka adalah antara designer yang saya sangat kagumi. Mereka menghasilkan rekaan yang sangat moden dan mengikuti trend semasa. Pasti akan anda menjadikan dia inspirasi pada masa akan datang. Jangan lupa setiap rekaan yang kita hasilkan mesti berpandukan seseorang yang sangat berjaya untuk menghasilkan rekaan. Mereka telah menghasilkan pelbagai rekaan yang menarik untuk dijadikan sebagai inspirasi kita. So, jangan lupa jadikan mereka inspirasi anda. Untuk menghasilkan rekaan, saya selalunya menggunakan produk-produk craft tempatan. Contohnya seperti mutiara freshwater pearl, manik, turquoise, jade, semuanya daripada Malaysia. Malaysia banyak benda-benda yang kita boleh dapat di Sabah, Sarawak. Kayu-kayu pun kita boleh jadikan dia manik-manik untuk menghasilkan jewellery. Contohnya macam saya banyak menggunakan kombinasi bahan untuk menghasilkan produk. Tak semestinya kita menggunakan mutiara sahaja, menggunakan manik sahaja. Antara manik, kayu ataupun finding pada metal pun kita boleh jadikan dia produk kerana sebab combination produk ni kita boleh ikut trend semasa. Tak semestinya semuanya kita nak gunakan mutiara. Segala combination colour, segala combination produk boleh menghasilkan sesuatu yang menarik. Harapan saya pada anda semua bagi sesi konsep ini agar dapat membantu anda menghasilkan rekaan yang lebih benar daripada saya dan juga dapat membantu menghasilkan pendapatan anda dan jadikan ia satu hobi. Jadikan video ini sebagai satu panduan anda untuk menghasilkan rekaan-rekaan yang terkini dan menarik. Sharing is caring. Hai, Assalamualaikum. Pada hari ini saya akan berkongsi pada anda untuk menghasilkan rekaan aksesoris wanita yang akan digayakan pada setiap hari ataupun formal occasion. Untuk rekaan saya pada hari ini, saya akan menghasilkan 3 jenis barang iaitu necklace, bracelet dan juga earring. Ini adalah contoh yang akan kita hasilkan pada hari ini dan juga earring. Warna yang saya akan pilih adalah warna hitam, warna purple dan juga putih. Seterusnya, saya akan berkongsi pada anda peralatan yang akan digunakan pada hari ini. Ini adalah flat nose, cutter nose dan round nose, measurement tape, vernier clipper. Untuk finding, untuk menghasilkan rekaan necklace, bracelet dan juga earring, kita akan gunakan 3 jenis water pearl, potato black, baroque pearl dan juga white pearl. Ini 2 jenis chain yang kita akan gunakan bersaiz besar, sederhana berukuran 2mm dan juga 1mm. Ini adalah contoh-contoh finding yang akan kita gunakan. T-pin, lock pin, ball gold, ear hook, clasp dan juga jam ring. Okey, untuk rekaan kali ini, bagi necklace yang pertama, kita akan menggunakan 4 layer. Layer pertama berukuran 50 cm. Pastikan ukuran dia adalah 50 cm. Okey, untuk layer kedua kita menggunakan 54 cm. Dan kita susun balik semula untuk kita dapat lihat rekaan yang kita akan hasilkan. Untuk third layer kita menggunakan 70 cm. Dan akhir sekali kita akan gunakan 100 cm. Untuk maklumat anda semua, ukuran yang saya gunakan ini adalah ukuran asas bagi sesuatu measurement untuk necklace mengikut antarabangsa. Okey, setiap jenis layer ini dia ada nama dia. Okey, untuk yang pertama sekali, first layer berukuran 48 cm adalah kita panggil dia choker. So ini kita panggil dia martini, kita panggil dia ada nama-nama dia tersendirilah. So kat sini kita gunakan 4 layer. Seterusnya kita akan
padankan dia dengan 3 mutiara yang kita akan gunakan. Satu berukuran 12 cm, 4 berukuran 6 mm berwarna putih. Kita akan selang-selikan dia dengan warna cream. Kita akan buat untuk second layer. Kita menggunakan 12 cm lagi. The third layer kita gunakan, for center dia kita gunakan 12 cm juga. Lepas tu kita selang-selikan dia dengan berwarna putih dan juga grey. Kat sini kita boleh ikut kreativiti anda masing-masing. Tapi kalau saya nak share pada anda tips sebelum kita melaksanakan sesuatu rekaan tu, pastikan kita bayangkan apa yang kita nak laksanakan seterusnya supaya kita tak rasa kekok dan kita dapat lihat sesuai tak sesuai gitu rekaan tu. Untuk fourth layer saya hanya menggunakan baroque pearl dan juga white pearl. Kat sini saya ada dia punya pemanis, kita gunakan gold ball, 3 jenis gold ball dan white pearl. Okey, seterusnya saya akan share pada anda untuk kita buat loop setiap rekaan ni. Untuk lapisan pertama, saya akan gunakan 12 mm. Kita menggunakan T-pin dan juga gold ball. Okey, first kali anda masukkan gold ball ni ke dalam T-pin dan juga black pearl. Kadang-kadang pearl ni dia akan susah sikit sebab dia punya driller dia tak akan sama. So bila dah masuk dalam ni, kita ambil flat nose. Flat nose ni pastikan flat nose dia straight, dia ada muncung di hujung. Okey, bengkokkan ke kiri. Kita ambil round nose pastikan bulat dan muncung di hadapan. Okey, kat sini saya nak bagi tips pada anda. Semasa kita nak buat loop dan bulatan di sini, pastikan dia ada jarak di antara pearl dan juga wire ni. Okey, tolakkan guna dua-dua jari, tolakkan dia di hadapan. And then kita dah pastikan dia bulat, bawa dia keluar, kita bengkokkan dia. So, kita akan dapat berbentuk bulat. So, kegunaan bulatan ini adalah untuk kita masukkan ke dalam chain yang kita akan gunakan tadi. Okey, untuk mutiara putih, kita mesti gunakan T-pin, tapi kita tak gunakan gold ball, hanya menggunakan mutiara putih dan masukkan ke dalam T-pin. Okey, dia dah masuk. Ambil flat nose, bengkokkan round nose. Okey, dah siap. Cara yang sama juga kita akan gunakan pada key yang berwarna pearl. Masukkan ke dalam pearl. Okey. Ni pun kita tak gunakan gold ball. Ikutkan ke kiri. Round nose. Pusingkan. Dia jadi bulatan. Okey. Jadi loop. Okey. Untuk ketiga-tiga pearl ni nanti, kita akan dapatkan dia macam ni. Pastikan yang paling besar kita gunakan gold ball. Untuk dua selebihnya kita hanya menggunakan T-pin dan pearl. Okey, finishing dia kita gunakan cutter. Okey, tips kat sini masa kita nak potong tu pastikan cutter tu kita potong serong. Okey, serong macam ni. Okey. Macam ni. Okey, fungsi dia serong ni semasa kita nak cantumkan dengan chain nanti dia akan mudah dan rapat. Okey. Ni saya tak rapatkan lagi lah. Saya akan bengkokkan dia. Sama juga dengan yang warna grey dengan putih. Potong, serong. Jadi macam ni. Putih pun sama. Alright, kita dah siap. So, kita akan dapat 3 bentuk macam ni. Okey.
Okey, selepas kita dah dapat benda ni, ketiga-tiga loop ni, kita akan padankan dengan chain yang kita dah potong tadi berukuran 50 cm. Kita susunkan dia selang-seli, pastikan yang berukuran 12 cm di tengah-tengah rantai. Ni tips dia, kita gunakan flat nose. Okey, kita akan bengkokkan loop ni ke atas. Masukkan di tengah-tengah chain tu. Okey, kat sini tips dia. Flat nose, straight, akan cantumkan ke dalam lubang tu supaya dia tak terkeluar nanti. Okey, jadi macam ni. Okey, untuk design ni, saya buat jarak antara satu mutiara ke mutiara lain menggunakan satu chain sahaja. Kedudukan dia macam ni. So kita akan buat repetition sampai 4 kali. Putih, grey, putih, grey, putih, grey sampai 4 kali. Dia akan jadi macam ni. Dah. Okay, so first layer dia kita akan jadi macam ni. 4 kali 1, 2, 3, 4. Yang grey 1, 2, 3. So ini untuk layer yang pertama. Seterusnya kita akan membuat untuk second layer. Second layer kita akan menggunakan rantai yang sama dengan berukuran 54 cm. Ini mutiara yang telah kita hasilkan dengan menggunakan loop tadi. Kita akan potongkan di hujung dia. Gunakan flat nose, cantumkan bulatan loop tu. Macam ni. Okey, untuk tips pada anda semua, apabila kita dah hasilkan loop ni, supaya loop tu tidak renggang, tak terbuka, dia akan melepas daripada cengkaman rantai nanti, pastikan waktu kita cantumkan dengan chain tu, anda perlu tolakkan ke atas. Maksudnya macam ni. Okey, ni loop. Loop tu kita tak boleh buka macam ni, kita tak boleh tolak macam ni, kita tolakkan ni atas ni macam tu. Okey, ambilkan chain, masukkan pearl tadi yang telah kita tolak. Okey, masukkan ke dalam chain. Ambil flat nose. Then kita tolak balik ke dalam. So, kita dah jadi untuk second layer. Now, kita boleh jadikan dia untuk second layer. Siap. Seterusnya, untuk layer yang ketiga, kita menggunakan chain yang berbeza. Kalau anda lihat, perbezaan chain bagi layer pertama, kedua, tiga adalah saiz yang berbeza. Ni chain dia, saiz dia sedikit kecil, ukuran dalam 2 mm. Panjang dia kita gunakan 70 mm. Okey, nanti dia akan jadi macam ni. Susunan rekaan kita. Okey, untuk layer yang ketiga ni, kita menggunakan mutiara berukuran 12 mm, satu di tengah, dan juga mutiara putih dan juga kelabu. Konsep dia sama, kita masih lagi menggunakan repetition dan selang-seli bagi setiap rekaan ini. Ini contoh yang telah siap untuk layer yang ketiga. Untuk layer pertama, kedua kita dah selesai. Untuk layer yang keempat, dia sedikit berbeza daripada ketiga-tiga layer tersebut. Kita menggunakan 100 mm panjang rantai dan kita hanya menggunakan mutiara warna kelabu, putih dan juga gold ball. Yang ni kita kurangkan sikit dia punya repetition supaya dia nampak perbezaan antara setiap layer tu. Kat sini saya menggunakan layer di tengah, di layer keempat ni saya menggunakan ke tengah-tengah untuk yang pearl. Kemudiannya yang putih 2 kali dan saya akan susun 3 biji bola emas ni dan diulangi dengan mutiara putih. Okey, selesai kita buat cantuman ni. Contohnya kita dah cantumkan dia. Kita menggunakan flat nose. Kita cantumkan dia.
di tengah-tengah chain. Pastikan waktu kita untuk cantumkan loop dan chain ni, dia kena lembut je, tak boleh keras-keras supaya tak patah nanti. Okey, ini tengah-tengah. So kita buat repetition yang putih. Yang putih. Tolak ke atas. Ingat tips tu, tolak ke atas. Ini jarak dia ni saya buat 4 mm antara putih ke kelabu, 4 mm. Begitu juga ke atas ni, sama je 4 mm. Cuma first layer je saya buat perbezaan antara satu jarak mutiara ke mutiara yang berbeza satu chain. Okey, kita cantumkan mutiara putih. Okey, kita dapat sangsi macam ni. Okey, last ni saya akan gunakan gold ball ni. Ambil tipin, cantumkan tipin. Kita buat repetition juga. Kita buat loop dia, tolak ke kanan, kiri, pusing. Ambil round nose, pusingkan. Potong. Untuk gold ball ni kita sedikit susah sikit lah sebab kita benda dia kecil. So anda semua kena berhati-hati supaya dia tak bengkok. Okay, masukkan ke dalam chain dengan ukuran 4 mm. Okay. Anda perlu buat repetition sebanyak 4 kali dan bowl ni saya akan buat 3 kali. Dan pengakhiran dia dengan mutiara putih. Nanti anda punya fourth layer akan jadi macam ni. Okey. Sini. Okey, dah selesai kita buat empat layer ni. So susunan untuk rekaan necklace ni akan jadi begini. So last kali kita akan buat dia punya penutup atau kita panggil dia clasp. Okey, kat sini saya nak bagi tips kat anda. Untuk setiap kali anda buat layer rantai ni, pastikan anda cantumkan dia dengan jam ring supaya dia tak lari. So saya gunakan jam ring. Ni jam ring. Fungsi dia sama. Anda masukkan pengakhiran rantai tu di hujung. Okey. Lepas tu masukkan lagi satu. Kat sini fungsi flat nose sangat penting di hujung begini. Ni pun boleh guna flat nose pun, round nose pun boleh. Okey, cantumkan begini. Lepas tu tolakkan dia, rapatkan dia. So dia akan jadi rapat macam ni. Okey. Seterusnya kita akan ambil second layer. Second layer kita guna juga jam ring tadi supaya tak lari. Okey. Okey, sekali ingat satu saja kita gunakan pearl. Rapatkan dia. Okey, ni this is second layer. Ni first layer. Ni first layer. Second layer. Kat sini kita nampak beza saiz dia dan panjang dia. Okey. Ni layer yang ketiga, third layer. Okey. Yang ni layer yang keempat, yang terakhir. Okey. So 50 cm, 54, 70 cm dengan 100 cm. So dah selesai semua. Kita akan gunakan jam ring. Jam ring ni bersaiz 1 cm. Dan kita perlukan clasp sebagai penyangkut hujung bagi necklace tersebut. Okey. Kita akan cantumkan ke semua sekali. Dan cantumkan jam ring menggunakan flat nose. Okey. Dia dah selesai. Tada, dah siap.
Okey, seterusnya kita akan menyediakan persediaan untuk menghasilkan earring. Okey, ada 7 bahan yang kita perlukan. Gold chain, earring hob, eye pin, T-pin, gold ball dan 2 mutiara putih dan juga mutiara potato black yang bersaiz 12mm. Dan peralatan yang kita akan gunakan still benda yang sama, flat nose, round nose, cutter dengan measurement tape. Okey, first kali yang perlu kita laksanakan ialah kita buat ukuran untuk chain sepanjang 2 cm. Okey, anda akan ukur di sini 2 cm dan anda akan potong menggunakan cutter. Mudah saja untuk melaksanakan penghasilan pembuatan earring ini. Kemudian kita akan masukkan T-pin ke dalam mutiara putih. Seperti biasa kita akan hasilkan loop, flat nose, round nose. Okey, pusingkan dia wayar ni sampai macam ni. Okey, bengkokkan dia dan potong. Okey, jadi loop pertama untuk mutiara putih. Okey, untuk yang kedua kita menggunakan eye pin. Okey, eye pin ni masukkan mutiara potato black. Yang ni lain sikit, kita tak gunakan T-pin sebab kita nak cantumkan antara mutiara putih dengan mutiara potato black ni. Okey. Masukkan gold ball ni. Okey. Buatkan dia loop. Tolak ke kiri. Ambil round nose. Pusingkan dia ke atas. Okey, lepas tu kita buat dia bulatan. Okey, dah jadi macam ni. Potongkan dia. Alright. Lepas tu, bila dah jadi kedua-dua ni, loop ni kita akan sambungkan loop dengan kedua-dua ni. Okey, tips saya macam tadi, kita kena tolakkan ke atas. Jangan kembangkan dia ataupun kuncupkan dia. Masukkan loop hitam dengan putih. Design tadi ingat, putih di bawah, hitam di atas. Lepas tu kita akan masukkan chain berukuran 2 cm ke dalam loop ni. Okey, dah masuk. Rapatkan supaya dia tak terbuka. Okey, dah rapatkan begini. Okey, last kali kita akan masukkan earring hook. Earring hook ni, kat sini dia dah siap loop dia. Kita just tolakkan ke atas. Berhati-hati, lembut je tau, jangan kasar-kasar. Dimasukkan chain. Okey, dah masuk. Tolak balik ke dalam. Okey, dah jadi sepasang earring. Tada! Dah siap. Okey, untuk rekaan bracelet, kita mesti menggunakan 3 konsep yang sama. Ketiga yang sama. Konsep ni kita gunakan layer. Tapi untuk bracelet ni kita gunakan 3 layer sahaja. Bahan yang sama. Pearl 12mm, 6mm dan juga 4mm. Kat sini peralatan pun mesti juga yang sama. Untuk bracelet ni kita mengambil ukuran 20 cm. Tetapi anda boleh menggunakan ikut saiz ukuran tangan anda. Untuk layer yang pertama, saya menggunakan kesemuanya daripada pearl 12mm. Okey, 12mm ni, kali ni saya menggunakan eye pin kerana sebab eye pin ni saya akan cantumkan ke 5 pearl ni dan dijadikan satu layer bracelet. Okey, untuk penghasilan ni still yang sama juga, menggunakan flat nose dan juga round nose. Okey. Kita akan dapatkan loop begini. Okey, masukkan dia. Loop. Sama flat nose, tolak ke hadapan. Round nose, jadikan dia bulatan.
cutter, potong lebihan wire. Sekiranya anda menggunakan eye pin yang berukuran yang hampir sama dengan saiz mutiara ini, anda tidak perlulah potong seperti saya. Macam saya terpaksa potong sebab dia terlebih saiznya. Okey, pastikan loop ni dia akan terbuka sedikit. Tolak ke atas. Okey, masukkan dan sambungkan kedua-dua mutiara ni dan cantumkan dia. Okey, kat sini kita akan buat repetition sebanyak 5 kali. Okey, ini adalah layer yang pertama yang telah kita selesai hasilkannya. Okey, seterusnya kita akan hasilkan untuk yang second layer. Okey, second layer ni saya menggunakan 3 mutiara yang kita gunakan tadi. Okey, untuk yang pertama sekali, seperti biasa kita kekalkan konsep dia. Kita menggunakan pearl 12mm, gold ball dan kita masukkan ke dalam T-pin dan juga black pearl. Okey, kita buat dia juga loop dia. Okey, yang sama. Kita menggunakan white pearl. Kat sini untuk rekaan second layer ni saya menggunakan 3 biji mutiara putih dan 2 biji mutiara berwarna kelabu barok pearl. Kita tolak je. Okey. Titik yang warna kelabu. Okey. Tetapi terpulang pada anda macam mana rekaan yang kreativiti anda untuk hasilkan. Macam saya ikut dia punya saiz. Chain ni berukuran 20 cm, saya menggunakan 20 cm dan kita sambungkan dia dengan chain tadi. Menggunakan flat nose, tolak ke atas, dapatkan center bagi rantai ni. Okey, masukkan dia. Okey, saya akan buat jarak antara mutiara ke satu mutiara adalah diselangi dengan satu sahaja chain. Okey, saya akan susun kat sini. So, untuk beri gambaran kepada anda. So, bila kita dah susun chain ni, jarak satu yang kosong. Okey, lepas tu kita akan masukkan mutiara. Itu juga yang kelabu, jarak satu, masukkan mutiara. Okay, anda akan buat benda ni repetition sebanyak 4 kali. Sekiranya anda nak tambah mutiara pun boleh, nak kurangkan mutiara pun boleh, mengikut cita rasa anda. Okey, selesai sahaja anda membuat repetition, rekaan tu akan hasil begini. Ini adalah contoh rekaan bagi second layer. So, dah siap untuk second layer. Okey, last sekali untuk third layer, kita menggunakan mutiara yang sama, konsep yang sama, tapi kita hanya buat penambahan pada gold ball. Kat sini saya menggunakan 3 gold ball, 2 white pearl dan juga 1 kelabu. So, kat sini kita boleh buat combination ketiga-tiga layer ni dengan 3 rekaan yang berbeza. Fungsi dan konsep untuk cantuman dengan chain benda yang sama, saiz yang sama, 20 cm. Anda perlu buat loop dia, T-pin, saya menggunakan T-pin. Okey, T-pin, tolak, round nose. Beri round nose dan potong. Okey, kita akan cantumkan dengan
chain. So kita akan gunakan white pearl, tipping, masukkan tipping ke dalam white pearl, buat loop. Tekan, pusing. Potong. Jarak antara warna kelabu dengan putih ni, jarak dia adalah 2 cm. Lepas tu kita gunakan gold ball. Gold ball ni jarak dia antara ni hanya 1 cm sahaja. Okey, apabila kita dah cantum ketiga-tiga jenis finding ni, kita akan dapat contohnya seperti ini. So, kita dah dapat lengkap untuk bracelet. Okey, bila kita dah hasilkan ketiga-tiga layer ni, kita perlu cantumkan dia. Okey, kat sini terpulang pada anda. Sama ada anda nak buat first layer ni di tengah ataupun di pertama ataupun third. Terpulang pada kreativiti anda. Sama ada anda nak cantumkan dia ataupun anda nak tambahkan lagi pun boleh. Macam saya lebih gemar begini. Okey, kemudian saya akan cantumkan dia dengan jam ring. Okey, ini halus. Kalau halus, anda boleh menggunakan flat nose. Tips dia, masukkan ke dalam chain. Okey, pegang macam ni. Second layer macam ni dan third layer. Gunakan 2 flat nose dan cantumkan dia seperti ini. Dah cantum. Okey, kita akan buat lagi satu. Gunakan jam ring. Ikut turutan yang sama. Pegang dengan menggunakan flat nose. First layer masuk, second layer, third layer. Okey. Ambil claps. Lupa claps. Last sekali claps. Masukkan ke dalam jam ring. Okey. Kat sini kita boleh tambah dia dengan jam ring yang besar 1 cm untuk di hujung sebelah. Lagi satu. Saya menggunakan 1 cm ni sebab dia sedikit keras berbandingkan jam ring yang saiz kecil ni. Okey, dah siap. So, kita cantumkan dia. So, rapatkan jam ring. Gunakan 2 flat nose. Okey. Bracelet is done. Dah siap. Ini adalah contoh produk yang kita telah hasilkan pada hari ini, necklace, bracelet dan juga earring. Tetapi anda boleh laksanakannya sendiri mengikut kreativiti anda. Tapi jangan lupa setiap rekaan ini akan menghasilkan dan menampilkan kreativiti anda sendiri. Dan selamat mencuba!